zikir ini bukan keluar oleh lidah ataupun mulut orang biasa. Kalau kita baca zikir sahaja, amat hebat dan cukup hebat, cukup barakah. Tetapi macam mana kalau kita baca zikir yang kita ambilnya daripada mulut orang arif billah, daripada mulut orang awliya Allah, cahayanya, rihisnya, barakahnya lagi lipih. Al-Imam Umar bin Abdul Rahman Al-Attas daripada awliya dan ulama yang amat suka rendahkan dirinya, sehingga anak-anak muridnya dan cucunya dan anak-anaknya semua mereka tak pernah dengar daripada Al-Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Attas zikir yang beliau nisbahkan zikir itu kepadanya lain ar-ratib. Dia nisbahkan zikir kepadanya ar-ratib sahaja. Beliau ada banyak zikir-zikir, beliau ada banyak doa yang khas beliau buat, beliau banyak ada barakah dan cahaya ilmu, tetapi beliau sangat tawaduk dan sangat rendahkan diri sehingga beliau tiada menisbahkan apa-apa zikir kepada dirinya kecuali Ratibul Attas. Sebab itu ulama dan awliya dan anak muridnya mereka beriktikad ataupun berasa bahawa rahasia Al-Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Attas, barakahnya, ilmunya, cahayanya, insya-Allah semuanya ada di dalam ratibnya. Kerana dia tak ada buku lain ar-ratib, tak ada zikir lain ar-ratib, tak ada doa lain ar-ratib. Jadi barakah waliullah itu semuanya di dalam ar-ratib. Barang siapa yang bacakan Ratibul Attas ini di dalam rumah, di dalam masjid, di dalam satu kota, di dalam satu taman, di dalam satu kampung, mana-mana macam mana pun ada keadaan itu, kalau ada di dalam keadaan susah ataupun keadaan senang, semuanya barakah, semuanya cahaya, insya-Allah akan turunkan barakah awliya Allah, barakah salihin daripada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala semuanya di atas rumah itu. Pernah di zaman Al-Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Attas, ini adalah satu cerita daripada kelebihan Ratibul Attas ini. Pernah di zaman Al-Habib Umar sendiri, ada bahagian orang daripada kampung datang kepadanya, mereka mengadu tentang kampung mereka sudah, dan di zaman dulu tiada senam macam sekarang. Al-Habib Umar ini macam sebelum 400 lebih tahun, 400 tahun lebih sebelum daripada zaman ini. Di zaman itu tiada elektrik, tiada air senang, tiada macam tu. Orang semua hidup oleh air hujan. Tetapi ada satu kampung Allah Subhanahu wa taala bagi bala kepada mereka, lama hujan tak turun sehingga kehidupan mereka menjadi susah sangat. Mereka pergi mengadu kepada Al-Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Attas, tetapi ini adalah satu cara daripada orang-orang dulu yang mempunyai akidah yang betul, yang mempunyai akidah yang sebenar, akidah ahli sunnah wal jamaah. Jika ada satu kampung atau satu keluarga atau satu perempuan atau satu lelaki atau ada masalah dengan anak, masalah dengan isteri, masalah dengan keluarga, masalah dengan kampung dia, masalah dengan orang musuh, masalah dekat kerja, masalah macam mana, mereka pergi jumpa kepada awliya Allah. Tanya mereka macam mana kita nak selesaikan masalah. Bukan seperti orang yang di zaman ini, kerana apa bala sudah jadi banyak, kerana apa masalah sudah jatuh banyak ke atas orang-orang Islam, kerana kita sudah jauh daripada Allah dan awliya Allah dan agama Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali kita jauh daripada Allah dan awliya Allah dan syariat Allah, kita akan jauh daripada bahagia, kita akan jauh daripada ketenangan, kita akan jauh daripada barakah dan rahasia. Kerana itu orang-orang dulu, walaupun orang badui, bukan orang yang mempunyai ilmu, tetapi kalau mereka dapat jatuh keadaan susah ke atas mereka, mereka pergi jumpa kepada awliya, kepada ulama, kepada mufti negara itu. Mereka pergi kepadanya, tanya dia tentang hujan belum lagi turun, hujan lama tak turun di kampung kita, macam mana kita nak selesaikan itu. Bukan mereka pergi kepada siapa-siapa ataupun mereka menyatakan itu tak boleh ataupun itu tak betul atau macam tu. Itu di zaman dulu hati mereka bersih, hati mereka belum lagi masuk akidah-akidah yang sesat ataupun perkara-perkara yang hancurkan orang-orang Islam. Kemudian Al-Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Attas berikan kepada mereka macam obat. Untuk itu insya-Allah Allah Subhanahu wa taala akan tolakkan bala dan musibah daripada negeri ataupun kampung mereka.
dia berikan kepada mereka hadiah ratibnya, ratibul atas. Dia kata kepada orang kampung itu, ambil ratib saya ini, insya-Allah dengan berkat zikir yang ada di dalam ratib ini, yang mana semua ratib ini adalah daripada Rasulullah. Semua zikir-zikir ataupun ayat Al-Quran yang dibaca di dalam ratibul al-atas ini adalah daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Atas tak tambah pun apa-apa. Dia cuma kumpulkan bahagian zikir yang amat penting ataupun yang amat kita perlu membacanya selalu. Kemudian dia berikan kepada mereka ratibul atas. Dia kata beristiqamah hari yang baca di dalam masjid-masjidmu dan musalla, dan dengan keluarga kumpulkan anak-anak dan perempuan-perempuan muslimat semua baca sekali, insya-Allah dengan niat Allah Subhanahu wa taala akan tolakkan bala dan musibah daripada negerimu. Kemudian mereka pergi dan angkat itu dengan husnul zan, dengan sangka baik, dengan istiqamah pun. Dari tak sampai pun 1 bulan ataupun 2 bulan, Masya Allah, kampung itu telah Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan kepada mereka, dan pokok mereka keluar dan buah-buah mereka keluar, sehingga menjadi kampung itu alhamdulillah balik senang seperti mana keadaan mereka dulu, semuanya dengan berkat ratibul atas, yang mana ratibul atas itu semuanya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pernah di zaman Al-Imam Al-Haddad, dan ketahuilah Al-Habib Umar ini bin Abdul Rahman Al-Atas adalah guru Al-Imam Al-Haddad. Dia sebagai guru Al-Imam Al-Haddad, yang mana kita selalu pun baca Ratibul Haddad. Al-Imam Al-Haddad tak payah pun kita cerita tentangnya, kerana beliau amat hebat dan sangat terang keagunannya dan kehebatannya. Al-Imam Al-Haddad sendiri ini adalah sebagai anak murid kepada Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Atas. Di zaman Al-Imam Al-Haddad juga ada satu awliya dan ulama daripada keluarga Al-Musawa. Dia datang kepada Al-Imam Al-Haddad, ziarah kepadanya di Tarim, dan dulu keadaan susah, tak ada kenderaan, tak ada orang naik unta sahaja atau kuda atau keledai macam tu. Dan itu sudah orang tua. Al-alim Al-Musawa itu sudah tua. Selepas beliau sampai kepada tempat Al-Imam Al-Haddad, ziarah kepada Al-Imam Al-Haddad, beliau dapat penyakit, yang mana penyakit itu beliau sudah rasa penyakit ini saya akan meninggal di dalam penyakit itu, saya tak akan hidup lagi selepas penyakit itu. Kemudian beliau minta doa daripada Al-Imam Al-Haddad. Dia kata, wahai Imam, baca doa untuk saya supaya insya-Allah Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur saya dan berikan kepada saya ringan sikit di dalam badan saya, bagi sihat sikit, sehingga saya boleh balik kepada kampung saya, jumpa keluarga dan anak-anak. Imam Al-Haddad dia menyatakan, saya rasa kamu sudah mahu meninggal sekarang, keadaanmu sangat sudah mahu meninggal. Dia kata, tapi saya tetap minta doa. Imam Al-Haddad berikan kepadanya satu zikir, yang mana zikir itu ada di dalam Ratibul Atas, tak ada di dalam Ratibul Imam Al-Haddad. Zikir itu, ya latifan lam tazal ultuf bina fima nazal, innak latifun lam tazal ultuf bina wal muslimin. Ya latifan lam tazal ultuf bina fima nazal, innak latifun lam tazal ultuf bina wal muslimin. Ini adalah zikir yang amat kehasilannya dan kehebatannya untuk musibah ataupun bala, khususnya kalau itu bala atau musibah yang sangat teruk, yang jatuh dan sangat kita mohon daripada Allah tolaknya. Di Imam Al-Haddad suruh kepada al-alim itu Al-Musawa, bacalah zikir itu yang ada di dalam Ratibul Imam Al-Atas, dengan niat insya-Allah Allah panjangkan umurmu. Dan itu apa maksudnya? Ya latifan lam tazal, wahai Tuhan yang maha mulia, memberikan lam tazal ultuf bina fima nazal, limputlah ya Allah dengan takdir yang akan turun ke atas kita. Jadilah takdir semua limput ataupun senang ke atas kita. Ultuf bina wal muslimin, muliakanlah kita ya Allah dan limputkan takdirmu ke atas kita dan orang-orang Islam yang lain. Maksudnya ini, dan kematian ataupun meninggal ini adalah takdir juga.
Tapi kalau Allah Subhanahu Wa Taala nak limputkan takdir itu, boleh panjangkan, bukan tak bagi kamu meninggal langsung, tetapi boleh panjangkan umur lagi 1 bulan, 2 bulan, 1 minggu, dan itu boleh di dalam kehidupan manusia. Kadang-kadang ada orang umurnya boleh panjang. Daripada amalan-amalan yang boleh panjangkan umur iaitu silaturrahim. Silaturrahim ataupun sedekah, ini daripada amalan yang boleh mempanjangkan umur kita, tambahkan umur kita lebih. Kemudian itu al-alim baca, al-musawwir baca zikir itu, dia ulangkan dengan i'tiqad sangat. Selepas itu dia kata, dari mula saya ulangkan zikir itu saya rasa ringan sikit. Ini kita kena percaya, sebab ini bukan tipu. Ini orang sendiri yang cerita tentang cerita itu. Dia kata, lepas saya baca zikir itu, terus saya rasa ringan di dalam badan saya. Dia tak akan tipu, sebab mereka boleh tengok kalau badan dia ringan atau tak. Selepas itu badannya, dia kata saya ringan selepas itu. Sehingga saya boleh balik naik kepada unta saya balik kepada kampung saya pun kampung dia jauh sikit. Selepas itu dia sampai kepada kampung dia tahan lagi, dia hidup di dalam bumi ini 2 bulan lagi. Selepas hidup 2 bulan lagi baru meninggal. Ini adalah satu anugerah ataupun satu kelebihan daripada Ratibul Attas, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala khususiyahkan ataupun terpilih kepada kita di dalam malam ini untuk membaca Ratib Al-Imam Al-Attas ini. Al-Imam Al-Attas ini banyak akhlak-akhlaknya, dan banyak yang lebih ataupun yang terang daripada akhlak-akhlaknya, iaitu tawaduk ataupun rendahkan diri. Mereka cerita tentang Al-Imam Umar bin Abdul Rahman Al-Hattas pernah dapat satu anak. Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepadanya satu anak. Beliau nak buat akikah, dan di waktu itu Imam Umar pun tak ada wang banyak. Dia buat akikah dengan kurma dan mungkin roti sahaja, tak ada pun daging, tak ada kambing, tak ada macam tu. Sebab beliau bukan orang yang sinak atau orang yang kaya, dan beliau orang yang buta yang tak boleh melihat. Tak boleh melihat oleh matanya yang zahir, tetapi mata hatinya boleh melihat semua. Ini adalah al-basirah. Ada al-basar, ada al-basirah. Al-basar iaitu mata kita. Kita semua ada basar. Tapi al-basirah, ramai orang yang ada basar tetapi tak mempunyai basirah. Basirah iaitu mata hati. Hati kita ada mata, boleh melihat. Kemudian anak-anak muridnya dan ulama-ulama yang daripada sebelah kampung, yang tinggal di sebelah kampung Al-Imam Umar bin Abdul Rahman Al-Attas, mereka semua kata, sekarang Al-Imam Umar dapat anak, wajib kita tahniah kepadanya. Jom kita pergi sama-sama. Mereka kumpul ramai ulama dan ulama yang ada di zaman itu. Mereka di tengah jalan pergi kepada kampung Huraidah yang tempat tinggal Al-Imam Umar bin Abdul Rahman Al-Attas. Selepas itu di tengah jalan, Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi ujian sikit. Mereka gembira untuk Al-Habib Umar dapat anak, tapi Allah nak bagi ujian sikit. Orang ni rosakkan perasaan mereka gembira macam tu. Mereka berjumpa dengan satu orang yang badui yang macam kurang akhlak sikit. Dia tak hormat sebab jahil, sebab dia jahil. Mereka jumpa dia di tengah jalan. Dia kata, wahai jamaah, nak pergi mana? Mereka kata, kita nak pergi kepada Al-Imam Umar bin Abdul Rahman Al-Attas di Huraidah. Dia kata, untuk apa? Mereka kata kepadanya, kita nak tahniah kepadanya sebab beliau nak buat akikah, dapat anak, alhamdulillah. Kita nak tahniah kepadanya, nak cakap alhamdulillah, tahniah macam tu. Tapi ini sunnah. Sunnah kalau orang-orang Islam, saudara kita orang Islam dapat anak atau kahwin atau dapat nikmah, dapat kereta, dapat rumah, sunnah kita berikan tahniah, ucapkan tahniah kepadanya. Dan jika dia dapat musibah atau bala, dapat meninggal atau dapat musibah atau masalah atau masuk penjara atau orang curi kereta dia atau curi rumah macam tu, kita ucapkan takziah ataupun tunjuk sedih atau kesian kepadanya. Ini adalah satu akhlak daripada akhlak orang-orang Islam. Kemudian orang Badui itu menyatakan kepada jamaah itu, kenapa nak pergi sehingga jauh tahniah kepada Umar bin Abdul Rahman Al-Attas? Kenapa tak tahniah saya juga? Saya dapat anak. Mereka cakap, oh kamu dapat anak. Anak apa? Dia cakap, tak, bukan anak. Keledai saya. Keledai saya dapat anak. Semalam baru lahir. Dan saya, sepatutnya kamu sekarang datang tahniah kepada saya sebab keledai saya dapat anak. Mereka terus rasa marah, rasa berat kataan dia, macam tak hormat. Kita cakap sekarang Al-Imam Umar dapat anak pun manusia.
ini mahu keledai dia samakan dengan anak Habib Umar. Nak samakan keledai dia dengan manusia. Mereka macam rasa marah dan sangat tak bagi dia jawab. Mereka tukar muka, mereka sambung jalan. Sehingga masuk di dalam rumah Al-Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Attas yang menulis ratib ini. Lepas mereka duduk, Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Attas rasa dari ayat mereka dan dia tanya kepada mereka, dia kata, kenapa muka kamu semua ini macam tukar, macam tak tenang, macam ada orang ganggu? Mereka kata tak ada apa-apa, kita alhamdulillah gembira Al-Habib dapat anak macam tu. Dia kata tak, pasti ada cerita. Macam ada orang ganggu, ada apa? Ceritalah. Mereka kata, jika Habib sendiri yang tanya apa yang jadi, khalas, kita terpaksa cerita. Kita di tengah jalan datang mahu ziarah tahniah kepada Habib. Ada satu orang badui kurang ajar, tak ada akhlak, di tengah jalan menyatakan dia kacau kita. Dia kata apa? Mereka kata tak bayar Habib. Kataannya sangat jahat dan tak sesuai, kurang hormat kepada manusia. Dia kata apa? Saya nak dengar apa yang dia kata. Mereka kata terpaksa cerita. Mereka kata kita cakap, dia kata kamu pergi mana? Kita cakap kita bagi tahniah kepada Habib dapat anak, alhamdulillah. Tapi dia kata dia pun dapat anak, yakni keledai dia dapat anak. Dia nak kita datang kepadanya dan buat tahniah, buat akikah, buat majlis. Sebab apa? Sebab keledai dia dapat anak. Dan mereka rasa marah. Dan sebab itu kita marah, sebab beliau, yakni itu orang badui tak hormat kepada Habib. Habib dia kata terus, itu orang badui benar, dia betul. Dia mungkin sebab jahil, sebab dia tak faham. Sebenarnya dia tak boleh samakan keledai dengan manusia. Tetapi mungkin ana rasa maksudnya dia gembira sangat keledainya itu nanti boleh jadi besar, boleh bermanfaat kepada manusia, boleh angkat barang atasnya, boleh naik atasnya. Sebab itu dia rasa gembira sangat. Saya rasa dia niatnya bukan jahat, dan saya rasa niatnya baik. Sekarang jomlah kita sama-sama semua ambil makanan kita pergi di rumah dia, buat akikah dekat rumah dia. Allah, anak muridnya semua rasa berat. Habib tak boleh, Habib yakni tak sesuai kita pergi kepada dia. Kata tak, saya tak akan tenang sekarang. Sekarang kita jom pergi sama-sama kepada rumah orang badui itu yang mempunyai keledai dia sudah dapat anak. Kita nak ucapkan tahniah kepadanya. Mereka tak boleh lawan arahan Habib. Mereka keluar sama daripada rumah. Sehingga itu orang badui masih kerja di dalam tanahnya. Habib datang, mereka pegangnya sebab beliau buta tak boleh melihat. Lepas orang badui pandang kepada Habib, datang kepada tanahnya, dia terus buangkan kerjanya, dia basuh kat tangannya. Dia rasa hebat dan sangat takut. Untuk apa? Dia fikir Habib datang marah dia, nak tegur, nak marah dia, nak bagi nasihat kepadanya. Kamu kenapa buat ini macam tu? Atau nak ajar, nak cerita hadis, nak cerita ayat Quran kepadanya. Semua ini tak jadi. Dia kata, Habib minta maaf ya Habib. Dia kata tak payah. Kenapa minta maaf? Mereka tanya, ini orang badui yang cakap, ya betul dia. Kenapa minta maaf? Tak payah. Kita datang untuk tahniah, bukan untuk tegur, bukan untuk marah-marah. Orang badui macam susah nak percaya itu. Betul ya Habib? Ya, tahniah apa? Yakni yang ana cerita tadi kepada orang itu untuk keledai saya. Dia kata ya. Kamu keledaimu sudah dapat anak tak? Betul. Dia cakap betul. Dia kata khalas, kita datang hanya untuk tahniah kepadamu, dan ini makanan kita, kurma dan makanan yang lain kita nak makan di dalam tanah, bukan di dalam rumahnya. Di dalam tanah, macam mana matahari, macam mana panas, macam mana kotor pun tak letak pun karpet atau apa-apa. Di atas tanah, di dalam tanah orang badui itu, mereka buat akikah dengan siapa? Dengan orang yang ulama zamannya bersaksi bahawa tiada orang lagi tinggi ilmunya, akalnya, wilayahnya, kelebihannya, cahayanya di dalam zaman itu, khususnya di dalam Yaman ataupun Hadramaut.